سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتحنا يا الله في العارفين واغفر رحمة النبي ولنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري ولا تمي لساني يفقه ربي يسير وتعسر وتمي بالخير. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam Ahad. InsyaAllah malam ni kita sambung tentang bab akidah, tentang yang kita sambung tentang tajuk akidah. Mana yang tajuk ni kan satu tajuk meluas, dan saya akan tentu tentang sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah salah satu daripada nama-namanya. Allah merupakan nama yang paling masyhur dan paling sering disebut oleh lisan seluruh makhluk selepas daripada perbezaan bahasa dan lisan. Allah adalah nama yang menunjukkan zat yang maha agung, menghimpun sebuah sifat ilahiyah, sifat ketuhanan, sifat rububiyah, sifat pendidikan. Nama ini hanya miliknya seorang dan tidak ada seorang pun yang berkaitan dengan nama ini. Sebab Allah ni tak ada. Bila kita guna nama Abdullah, bila Abdu tu kena hamba, Allah tu ialah Allah tu kita ada hamba. Hamba Allah dengan cara dia. Maknanya dia dikaitkan dengan nama kita tu nama Allah. Nama Allah tak ada, ialah tak tahu ada nama Allah tu. Tu enggak nama Allah. Allah bila Allah. Ya. Nama ini juga tidak disematkan padanya selain daripadanya, dan tidak ada seorang pun yang makhluk yang memakai nama ini. Pada makhluk itu mungkin bukan Islam saja. Mungkinlah. Allah nama Tuhan yang disembah, dipuji dan diagungkan oleh seluruh makhluk. Mereka mensucikan dan memujanya. Seluruh langit dan bumi sujud tahajud terhadap, bertasbih, mensucikan diri. Begitu juga dengan malam, siang dan malam, tengah malam, pagi dan sebagainya, kita bertasbih kepada Allah SWT. Allah Ta'ala fi kitabil karim, nusabbihu lahu samawat tusab wal ard wa man fihin wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna wa tasbihahum innahu kana alimun ghafur. Surah Al-Isra. Langit yang tujuh, bumi yang semuanya ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang melainkan tasbih dengan memuji. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Kana halimun ghafur, halimul mahmud, penyantun. Ghafur ni maha pengampun. Maknanya bila kita minta tasbih tak cepat itulah kita minta ampun, Allah akan tahu sebab Allah tu maha pengampun. Setiap usaha tidak akan bermanfaat jika aku hanya seorang diri, wahai Rabb. Setiap pengembaraan hidupku, setiap kesedihan dan kekuranganku, kekurangnya-ku, setiap malas, setiap diam dan setiap kedukaanku, dan setiap kegelisahanku semasa aku jauh, dan solatku dan hidupku dan kematian di hari aku dimasukkan ke dalam liang lahat. Setiap pikiran, setiap syair, setiap perkataan dan yang pernah diucapkan, semuanya itulah wahai Tuhanku, bersujud sejak engkau dengan hamba-Ku. Ini maknanya tentang pengakuan kita. Apa yang kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salati, bayanku, amalanku, hidupku, matiku lillah, karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, semuanya itu. Oleh itu Allah telah mencintai hambanya. Allah amat mencintai hambanya. Allah ni maha
Maha Penyayang. Banyak. Tak usah buat macam mana pun, kita minta ampun, dia ampun. Tak usahlah kita orang kafir sekalipun bila orang kata kita umur dia, tapi kat mati dia baru Islam, dia ampun habis, dia padam habis tu orang yang itu maha pengampun kita. Allah menjadi namanya yang menyertainya dan mentaatinya, serta mereka yang istiqamah dalam menjalankan perintah dan syariatnya. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjadikan rasa cinta kepada Allah sebagai salah satu tingkatan tertinggi yang harus dicapai oleh seorang mukmin. Maknanya rasa cinta kepada Allah itu tak yang paling atas sekali. Tak paling atas sekali dalam dunia kita ni, selain daripada cinta benda-benda dunia ni. Sebab dunia memang perlu kita cinta untuk usaha untuk dapatkan rezeki dan sebagainya. Tapi bukan makna kita bila cinta pada dunia kita lupa pada Allah. Bukan berarti kita lupa pada kita cinta pada Allah, kita lupa pada dunia. Dunia dan akhirat ni adalah dua benda yang mesti sama lain. Jack? Mesti sama lain. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna. 3 perkara yang apabila anda ada pada diri seorang, pertama, dia akan mendapat halawatul iman. Dia akan mendapat kemanisan, keenakan, kenikmatan beriman. Mana kalau iman ni, kenikmatan iman ni ialah kita rasa bila kita terima Allah segala-galanya, Allah dan segala-galanya, kita akan rasa nikmat, manis, tak ada gundah gulana. Hadapilah masalah macam mana pun kita terima dengan penuh tenang. Tidak ada serabut apa. Walaupun kadang-kadang kita mengeluh. Sebenarnya ahli tasawuf kena mengeluh pun tak boleh. Bila kita ada masalah kita mengeluh. Apa ahli sufi kata itu tak elok. Malah seolah kita ingkar dengan nikmat dia, kita ingkar dengan ujian dia. Halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Asal nikmat dia cintai dan selain keduanya. Jika dia mencintai seorang, dia tidak akan mintanya yang kecuali Allah. Maksudnya kalau kita nak mati kita ni, bila dia cinta ni adalah pada Allah, mengucap segala cinta. Ialah kita cinta pada isteri kita, cinta pada kekasih kita, itu memang ada. Tapi Allah segala-galanya. Allah dan dia benci, jika dia benci kembali kepada kekufuran, bagaimananya dia benci kepada dilempar ke dalam neraka. Maknanya bila kita benci untuk balik kepada kekufuran, benda yang tak elok, benda yang dilarang oleh Allah, masalah macam juga kita benci untuk balik kepada peringat, kita akan dibuang ke dalam api neraka. Jadi maknanya kuatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah ni ialah amat rapat dan sepatutnya dia tak yang paling yang tingginya. Jadi kita ni macam kalau zaman muda lela dulu kita tak tangan. Tak apa siapa Allah bila dah main ketua ni, lepas PTM ni barulah kita mencari ketenangan. Bila ada PTM dapat kubang 2 hari kan, tu tak ada kerja apa. Di rumah pun ada orang hukum tu. Tinggal 2 orang. Bila tinggal 2 orang tu apa? Orang kan? Mati tak apa tu lah. Pergi kita tak mati. Oh, kita mati kan? Poprek macam tu lah. Jadi kadang yang bila sampai pangkat ni kita akan mencari sesuatu. Kita akan mencari sesuatu yang boleh bentuk dia kita, tingkah laku kita, kerja kita dengan sesuai dengan umur kita. Orang muda pun kalau orang muda ni kalau sampai pangkat tu apa terbaik. Memang hebat. Tapi biasanya saya apa ni bila fikir lah barulah hadapi masjid Jumaat, pergi masjid. Selalunya tu masjid lah. Orang orang tak ada dah. Itu jangan tak ada dah. Ibu baru ni kan mak ni. Aduh tak nak jauh dah. Itu maknanya pangkat dia ni. Jadi maknanya bila kita keenakan iman ini adalah satu yang paling tak ada nilai, yang paling tak ada nilai harganya iman kepada Allah Taala ni. Dia beri kita ketenangan, dia beri kita keyakinan, dia beri kita kekuatan, dia beri kita semangat
Dia bagi kita semangat nak putus asa, bagi kita macam-macam. Redha dengan segala dengan apa yang dia beri kepada kita, kebaikan dan keburukannya. Kita redha. Dia beri sifat qanaah. Qanaah ni makna memada. Memada ni maknanya ani apa? 30 jadi alhamdulillah 30. Ani apa 30 alhamdulillah 30 kan. Itu dalam usaha dimakan sifat-sifat qanaah. Kita bakal tak lah kita nak mengeluh kita dengan nikmat-nikmat Tuhan ini. Ini dikatakan iman tu kita kepada Allah SWT itu adalah tinggi segala-galanya, paling tinggi, kemuncak dalam hidup kita ni. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah oleh Muhammad, semuanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan yang bukan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang terawal. Orang yang ana awwalul muslimin, orang yang terawal menyerah diri pada Allah. Itu kan awwalul muslimin, orang yang paling awal. Mana kita duduk sembahyang tu tadi kita baca doa apa? Doa kita tu doa apa je? Doa kita kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin. Dan belakang tadi anna awwalul muslimin, akulah orang yang paling muslim ini, orang yang menyerah diri kepada Allah. Kata pertama yang diucapkan seorang manusia ketika dia memasuki pintu gerbang Islam yang menghantarkannya ke tangga tauhid dan membawanya naik ke tingkatan penghambaan adalah kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah yang paling awal, kunci. Kita pertama tu la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Yang dengannya seorang hamba itu mengaku sifat rububiyah dan uluhiyah. Mana Tuhan ni ada sifat dua. Uluhiyah sifat ketuhanan, keagungan Tuhan. Rububiyah ni sifat yang membentuk kita, mendidik kita. Yang bukan Rabbun tu adalah mendidik, membentuk kita. Itu rububiyah. Maknanya kita uluhi terima Allah, rububiyah kita terima dengan apa yang ditarbik kepada kita, apa yang ditakdirkan kepada kita. Dan bahawa hanya dialah yang berhak untuk disembah, dan semua tenaga dan kekuatan manusia, kekuatan akal, hati, tubuh, seluruh anggota tubuhnya dalam bertasbih, bertahlil, mengagung-agungkan beribadah bukan Allah, beribadah hanya boleh ditujukan kepada Tuhan yang Maha Agung ini, Allah Subhanahu wa taala, bukan tu lain, bukan tempat tu lain. Dan manusia itu sendiri merupakan bahagian dari anugerah makhluk. Maknanya Tuhan bila jadikan kita ni adalah satu pada anugerah diberi kepada makhluk manusia ni. Sebab kita ni salah satu dari makhluk Allah. Jin, malaikat, manusia, binatang, segala-galanya. Segala-galanya ni adalah diberikan semua nikmat kepada kita. Nikmat Allah bagi kepada kita. Kita dijadikan sebagai khalifah pemerintah. Khalifah ni tak faham. Khalifah dilantik sebagai khalifah. Khalifah ni maksudnya ketua pemerintah. Pemerintah macam dia buat buku di Perak boleh kan? Boleh kata apa tak tahu gitu. Dia tahu tak? Tak tahu apa boleh kan? Itu sebab tak jadi ketua. Dia tak tahu ketua tu mas'ul. Kullu ra'in mas'ul. Tiap-tiap pemerintah tu ada dia akan ditanya, dia bertanggungjawab. Kata yang cari penyakit. Dia masalahnya bukan cari penyakit, cari duit, cari kuasa, cari harta, cari wanita. Itu maknanya kita kata kita duduk tentu pun kita jadi macam tu. Kita kata tu kita ada wanita tu mana pemikir dah tunggu masalah kan. Tapi yang duduk tentu tu dia akan berfikir lebih agresif. Ini maknanya tak apa. Kalau kita salah apa yang akan terjadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam ni bila manusia ni jadi nikmat, manusia ni jadi sebagai khalifah. Manusia ada sifat, dan pada manusia ada sifat elok, sifat tak elok. Malaikat sifat elok semua. Semua hanya tasbih ada, zikir ada,
macam-macam dia itu je. Ada duk sujud, ada duk rukuk, ada pada Tuhan. Dia tak tahu apa. Malaikat berharap siapa Tuhan bagi manusia jadi khalifah. Tanya kalau Tuhan kata kalau bertanya satu soalan, manusia boleh jawab tu. Tapi kalau kamu tak boleh saya masalah. Maknanya Tuhan kata manusia ni dia beri kekuatan akal antara baik dengan tak baik, nafsu dan tak nafsu. Malaikat tak ada nafsu, manusia ada nafsu. Nafsu pun kadang-kadang ada baik. Kan tak semua nafsu tu adanya tak semua nafsu tu amaratu bisu. Kalau kita nafsu semua tak ada. Nafsu ni ada kebaikannya. Kalau dulu kita kaya gerak cari kan. Pernah pada pengalaman 2016 pagi-pagi benar start lah kayu memang lah. Beras 2 kantang. Ikan kering dan sikat ketik. Minyak pun main 2 bulan. Untuk hari. Lepas tu pecah. Main Honda Cup kan tahun 60-an nak cari juga Honda Cup 700 ringgit tu. Honda baru perang. Tak ada lah cari ini cari sana lah. Dulu ni zaman dulu kerek kan dia buat apa dia buat air bunyi tu. Teng. Ada dia punya bunyi lain. Kata depan kata. Ya. Ada kia ada kan. Itu mana nafsu manusia daripada teruk daripada keluar belur. Kena. Lepas tu motor pula saya ingat tu. Bos saya dapat. Lagi ni bos saya dapat. Sebab apa manusia tu? Manusia apa bernafsu. Dia akan berfikir macam mana ni. Nafsu nak cari duit, nak kena buat benda ni. Kemudian dulu tak ada kau. Enggak mana ada kau pakai termin tepi dia. Bukan bin masuk. Lepas tu mai kon. Itu kata. Itulah manusia salah satu hikmat Tuhan kebaikan kebijaksanaan Allah Taala ni. Dia jadikan manusia ni sebagai khalifah supaya dia dapat mengawal dunia, membentuk dunia dan bina dunia ni. Alam ini dengan berbagai-bagai dengan kemajuan. Itu kata itu dia tak serah pada malaikat, dia tak serah pada syaitan. Syaitan hanya pegang lah huduh kan. Malaikat halam baik tak ada tu yang ni. Manusia ada 2 benda. Ada sifat syaitan, ada sifat malaikat. Itu dia kata khalifah yang jadikan tu. Itu dia katakan nafsu tak semuanya tak elok. Nafsu ni kadang-kadang ada elok. Yang elok tu lah nak menambahkan rezeki yang macam mana, nak tipu orang macam mana, skema pada 13 juta tu duduk naik kon dia macam mana, itu manusia kan. Ini katakan naik bulan macam mana semua boleh. Ini dikatakan kebaikan sifat jadi manusia tu jadi jika manusia sebagai khalifah di dunia ini. Nanti terus sekali gambar Ahmad. Apa lagi? Saya pernah menyaksikan lebih dari satu kesempatan orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang mengikrarkan untuk pertama kalinya syahadat tauhid, dan saya dapat menangkap adanya pancaran cahaya di wajah mereka. Senyuman dulu dan segala kehidupan mereka itu dan kebahagiaan di muka mereka, jadi mereka. Demikianlah Allah kata yang mudah diucapkan ini, alangkah besar maknanya yang dimiliki oleh yang demikiannya, alangkah dalam tujuannya dan alangkah tajam pengaruhnya. Berarti maknanya dengan dia seorang itu ucap 2 kalimah syahadat, dia akan berubah wajah mukanya. Wajahnya akan bercahaya, nampak nur Islam sudah ada di dalam mukanya. Itu yang dikatakan kebaikan dalam Islam ni, dalam bagi seorang Muslim. Bila mengucap asyhadu la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, angkat tangan satu dulu, maknanya dia telah menjadi seorang Islam. Bila menjadi seorang Islam, dia telah ada cahaya di mukanya, terpancar cahaya di mukanya sebagai seorang Muslim kan. Itu dikatakan kebaikan Islam itu ataupun nikmat Islam itu adalah sebesar nikmat. Tak ada orang yang akan dapat nikmat Islam ni atau nikmat iman, nikmat Islam ni hanya pada kita saja. Itu maknanya kita kena syukur dan taat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan fitrah untuk beribadat. Manusia dengan semula jadinya hendak beribadat. Kalau dulu zaman sebelum Islam dulu dia berfikir apa pada ini? Apa kami nak tak dulu
apa kami nak buat. Bertujulah pada pokok-pokok, ketua-ketua batu, bertuju pada pokok-pokok besar, unggun-unggun Nabi, ditujulah macam-macam nak minta. Tak ada apa. Sebab satu hidayah tak payah lagi pada Allah, tentang daripada Allah SWT. Dia bertuju macam-macam, pokok besar, bukit-bukit dijadikan tempat mereka beribadat, untuk mereka nak menyembah, untuk mereka nak serah diri mereka. Gajah yang besar misalnya, mereka yang macam-macam mereka buat jadi tokoh mereka. Baik beribadat menyembah Tuhannya, hingga dengan demikian dia berjalan ke atas sunnah yang sesuai dengan benda. Bila selesai fitrah manusia ni, dia nak beribadat. Yang sebelum Islam dia beribadat macam-macam, dengan gajah tangan tujuh lah, dengan lain lah, dengan gambar tokoh Cina Boroi lah. Dulu ni zaman dulu Kelantan 60-an, besok ni jalan ni waktu dah calongan. Tak mau depan orang Cina semua tokoh ni Cina Boroi. Ya, itu dia katakan dulu. Dah banyakkan dia pada mungkin jadi kata-kata Sadu. Boroi. Di bawah. Lambang apa tak tahu. Itu maknanya salah satu kepercayaan mereka. Gambaran masa lalu juga masih tetap dan banyak tempat di bawah naungan dengan kebodohan dan kemunduran. Dan kadang-kadang ada juga yang akan menemui bagaimana saya hadapi saya menghadapi sejumlah keadaan. Seorang profesor dan yang ahli dalam ilmu biologi, itu pun ilmu falak maupun ilmu astronomi, yang memiliki cara berfikir dan pengetahuan yang hebat. Namun di kuilnya, dia orang hebat, orang saintis sebagainya. Namun di kuilnya anda akan melihat menundukkan kepala dan pasrah dengan patung-patung berhala. Jadi maknanya dalam orang yang tak dapat hidayah ni, dia hebat dalam profesor dan sebagainya, dia dengan kajian-kajiannya, tapi dalam kuilnya, dalam tempat sembah itu, dia berhala-bahala yang buat dengan batu, buat dengan gampang, buat dengan tembaga, dengan mah dan sebagainya. Itu kadang-kadang benda itu tak dapat hidayah. Bila tak dapat hidayah ni, tak payahlah. Nabi Nuh minta pada Tuhan, minta pada Allah supaya anak dia diislamkan. Dia minta pada Allah, ya Allah, anakku ni yang tak mau naik kapal kali tu. Tuhan kata, inna bila Allah, tunjuk ni adalah hak aku. Itu maknanya. Misalnya seorang angkasawan India pernah naik bersama orbit kan, dengan turun-turun peluk Islam, perempuan. Orang tanya dia pasal apa, dia kata dia akan di atas langit tu dia nampak yang cerah tu aja, Madinah, Mekah, Madinah. Cahaya. Itu hidayah dia bagi. Alhamdulillah. Tuhan bagi hidayah kepada dia. Macam cerita Cina, astronom Cina kan. Satu dia Islam dia, tapi mana dia dengar ketukan dia bunyi kapalnya tu. Kong. Sudah ada dalam Quran. Allah ni kan. Itu maknanya salah satu pada Tuhan tu. Orang bijak balis banyak dia tahu. Dia terima, tapi dia tak lahirkan. Dia mana yang kita ambil Islam, yang betul-betul Islam. Al-Quran itu adalah selengkap. Al-Quran itu adalah selengkap buku. Bidang apa anak? Daripada rahim buru. Daripada bukrah, alaqah. Kan? Daripada pangkat darah, betul. Alaqah tu dalam bahasa Arabnya tergantung. Salah dia besar begitu. Rahim begitu maknanya dia begini. Dia bukan duduk di atas. Dia duduk tergantung alaqah. Mana silap sikit, gugur. Kan? Kasar sikit, gugur. Jatuh. Benar Allah. Dia tengok dalam setiap tu, main mana? Al-Quran main mana kalau tidak pada Allah SWT? Dia bagi tahu maknanya tentang keajaiban dunia ni yang awalnya sebelum tak tahu. Belum tu kita tak tahu. Itu dia katakan Al-Quran ni selengkap-lengkapnya. Orang buat kajian, ahli-ahli sains buat kajian apa dia. Kembali pada Al-Quran, ada drone pula ni. Israel buat drone apa, yang mereka ada buat apa, kapal tanpa mandu kan. Dia balik dalam terokai tu, bawa ke sana tu, terwih, bejar, teknik sikit,
tembok habis. Kita perlu baca Al-Quran tapi tak kaji. Duk kaji mana duk lawan berlaku dengan tiga pedah takkan dia. Tiga. Ya tak buat tu tiga jangan. Maknanya kita tak buat kajian tu. Dan tak buat kajian tak pernah. Kita buat kajian lepas makan itu. Dia maknanya salah satu kesilapan kita di sana. Orang Saudi beribu-ribu juta duit dah tak buat kajian. Orang miskin dia kita ni kan tak lah kan. Nak buat apa? Nak buat pokoknya kita tahu. Buat bank di China juga kan. Mesin mall China kan. Itu salah satu sebab. Orang Islam ni yang kaya tak mau buat apa. Duduk macam relax. Orang Yahudi kaya, cerdik dan mengkaji macam mana nak lawan musuh-musuh dia. Ini kata orang Yahudi. Sebab orang Yahudi merupakan sebaik-baik Tuhan kata Al-Quran, Inni faddaltu 'alal 'alamin kan. Tuhan katakan Yahudi, Allah kata orang Yahudi ni satu bangsa yang terbaik. Aku yang kamu istimewa daripada semuanya. Begitu depan ni orang Yahudi ni cerdik, pandai, cantik, kaya, bijak, semua tu. Tom Cruise. Tom Cruise Yahudi. Lagi perempuan tu nama. Semua orang Yahudi tu. Tengok, cerdik tu lah. Tuhan kata dalam Quran surah Al-Baqarah. Ini foto Allah kata orang Israel, orang Yahudi ni kami jadikan kamu orang yang terbaik. Berbanding Arab. Arab tak ada apa pada dia. Pada itu kan bila kita sebut dengan itu Allah kita. Tapi sebenarnya itulah. Hakikatnya. Simatik. Apa Sam kan anak Nabi Nuh yang terlemat Nuh, Sam, Azim, Yafis. Itu. Ya hitam legam tu daripada guna mana tahu katanya untuk jaga dapur. Lah, insya-Allah. Allah bani kita baca dan kalau ni saya beli buku tentang sejarah Nabi-Nabi, kita baca. Jangan. Solat pada baca. Sebenarnya Sam, Hafiz, Yasin Azim. Tu. Sam tu orang Yahudi lah. Yahudi Arab semua tu itu kan kalau Nabi. Jadi maknanya manusia ni jadi Allah SWT adalah sebaik-baik kejadian. Ahsani taqum illalladzina amanu illalladzina amanu apa surah itu bila dia watin zaitun laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. So jadikan kita ni sebaik-baik taqwim. Hidung tak tengah elok, mata bercelak, rambut capai masa muda anak betul tak nak buat. Oh, dia kan tangan dua kaki kanan, buat tangan tu tali. Tangan tu tengah. Ini sepau siap. Tuhan buat dia elok, ya. Hidung tak dua mata dengan misai dengan apa. Bila tuan misai putih, bila masa muda misai hitam. Semua elok belakang. Ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Tapi bila dia tak elok, kalau dia nak pergi asfal safili, dia kolih balik itu atau juga sebab melampau telah berdakar pada Allah Ta'ala. Itu maknanya Tuhan memuji. Tuhan memuji kita tentang kejadian kita dengan kebaikan. Lalu Tuhan jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Manusia ni kejadian sebagai khalifah di dunia ni, ketua di dunia ni. Kita jadi pemerintah binatang, kita jadi pemerintah pada syaitan. Kita boleh jadi pemerintah syaitan. Banyak orang yang pindah syaitan kan. Dia boleh Allah syaitan hampir kena tarik kepala batu, hampir tutup kedai tu. Boleh. Kita boleh atur semua tu sebab insan ni adalah khalifah kan. Ikut cara dia lah. Tapi benda tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya dalam surahnya lagi tentang gambaran manusia yang masih tetap dengan banyak tempat. Manusia ini jadikan sebagai untuk ibadat. Profesor yang kita jadikan tadi ini, walaupun dia bijaksana, tapi dia tak dapat hidayat, dia masih sembah lagi lah dengan berhala-berhala yang tak diterima oleh akal. Perhambaan ini di mana manusia dapat terjerumus ke dalamnya jika dia tidak menghambakan dirinya dengan benar-benar kepada Allah. Maknanya dia masih hidup percaya lagi tentang
salib tu. Nabi Isa disalib, dipaku, lepas tu duduk sembah. Kan? Lain dalam Islam tak ada. Gambaran Tuhan tak ada. Untuk mana? Besar tak ada, kecil tak ada. Merah ke, putih ke, tak tahu. Kan? Allah mana sifat yang luar biasa, yang tak sama yang dengan orang lain. Mukhalafatul hawadis, dia tak sama langsung lah dengan benda-benda yang baru ni. Sifat Tuhan. Seorang manusia dapat terjerumus ke dalam perabaan terhadap kemasyhuran dan terlalu mengagungkan dirinya sendiri. Dia juga boleh terjerumus ke dalam perhambaan terhadap harta. Dia dalam makna bila dia kata bila dia bahasa dia kaya, dia bahasa Islam, dia mana dia jadi hamba pada harta, hamba pada dunia, hamba pada dirham, hamba pada dinar, hamba pada dolar. Seorang manusia juga dapat terjatuh ke dalam penghambaan terhadap kedudukan dan jawatan. Sebab jawatan itu kan dia likung, kan? Dia boleh cantik sana, cantik sini, lepas tu dibunuh sana, dibunuh sini dan sebagainya. Itulah kan macam dalam perjawatan. Dia juga boleh terperosok ke dalam perhambaan terhadap kepimpinan. Dia jadi pemimpin, dia nak jadi bos, dia buat jatuh konon, jatuh ni. Dia sepak sini, dia kemudian. Dan dapat menyebabkan manusia itu tersesat dan menjauhkan diri dari hidayah kepada Allah Taala, dengan membuat dia dilanda kegelisahan, kegundahan, kegelabahan, kehidupan yang berseram, berceramuk, dan berlakulah macam-macam cacat merupa dalam masyarakat. Ini dia katakan tentang dia dikatakan tentang orang yang tidak menyembah diri, tidak menyerah diri kepada Allah Taala. Masih lagi mereka itu menghadap, menghidup domba mereka itu dengan penuh dengan gundah gulana, penuh dengan kemurkaan. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani masalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Surah Az-Zumar. Allah membuat perumpamaan. Daraballahu masalan, Allah buat perumpamaan, yaitu seorang lelaki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja. Adakah kedua-dua hamba saya tadi sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakannya mereka telah ni. Maksudnya ceritanya adalah contohnya kata seorang hamba ada 5 tuan. Seorang tu ada hamba, ada seorang tuan saja. Bayangkan, seorang hamba ada 5 tuan. Hidupnya macam mana? Hari ini satu beli ya. Hari ini ambil hukum cuci. Hari ini baju macam bola. Macam bola. Balik je. Lepak bola lepak sini. Hidupnya kelam kabut. Kan? Itu maknanya contoh kan. Boleh kalau seorang tu hamba ya hanya Tuhan saja. Hanya Allah. Kita ni hanya Allah. Allah saja. Allah saja. Allah saja ni akan tenang. Dia tak akan melakukan kezaliman pada kita. Allah tak akan melakukan kezaliman. Allah Ghafur, pemurah, penyayang dan rahim dan sebagainya. Dia tak zalim. Yang zalim kita. Atau buat dia tak, kita tak buat. Masuk makan kita tak makan. Bukan telur. Itu macam cerita tadi orang buka kemarin. Tuan titi pulau pisang. Buat penuh diri. Mak boleh mak 20 patut. Nasib baik dah peronda tu apa? Angkat. Turun depan turun lambat. Maknanya dia kecewa hidup dia. Sebab mahu Allah Alam lah kan. Sebabnya kalau titi pulau pinang tu pun nak bunuh diri kita, jangan terlalu layak. Lambat mati. Batu. 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 Atau tu yang seluruh tu. Seluruh yang. Dahsyatnya ya Allah. Hati cepat. Belum minat. Belum minat ada bos. Batu yang ada di belum minat tu cepat yang seluruh kan. Seluruh. Batu. Hilang lagi. Nak tolong. Kalau kita buat batu nisan dah kaya. Mati. Dia kesannya layak lah Mat. Dia pun dia bunuh aku. Dia pun nak terjun tak mana. Dia ada 5 lepas tu masalah Mat. Hanya kan. Lepas tu hantar duk dia, hantar duk reman kuat 5,000.
Itu maknanya. Sebab orang bunuh diri ni orang itu dah putus asa. Orang buat putus asa ni tak boleh kata apa lah kan. Benar tu. Benar tu tak kenal tak kita juga kan. Kalau kenal tahu tak buat kan. Fikir jangan. Nanti fikir tujuh program kuliah kan. Alam ahan ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Di surah Yasin. Alam ahad ilaikum, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan. Anta'budu anda ta'budu syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, walaupun kita tak nampak. Macamlah corona. Toyota Corolla kita ni apa? Corona. Toyota Corolla lu pakai aja. Pakai lah Corolla lah. Jangan Corona. Dulu saya punya. Drift. Corona ni juga walaupun syaitan kita tak nampak dia, tapi merupakan musuh kita. Macam tu je dengan COVID-19 ni. Minta Tuhan tak tahu. Baca Al-Quran balak tak tahu. Rasulullah tu pada masalah dia jumpa benda-benda fitnah-fitnah yang share-share ni, dia baca Al-Quran balak. InsyaAllah Tuhan tidak. Min syarri ma khalaq tu yang terbaca min syarri ma tu. Qul a'udzu birabbil min syarri ma. Sebab yang tak elok pun Allah buat, yang elok pun Allah buat. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan yang Allah buat. Cuma kita minta simpan, kita jaga. Minta simpan jauh. Pakai lemah, pakai apa kan. Itu saja mah simpan. Perempuan kena mah simpan dia pakai apa? Cuma mana. Mah untuk mulut kan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu dan hendaklah kamu menyembahku. Menyembahku dialah itu jalan yang terbaik. Kan? Aja katakan tentang Tuhan kata alam ahadikum ya bani adam la ta'budu syaitan. Kita baca Yasin itu kata Allah adalah nama yang Yesus tanpa ada bahagiannya yang Tuhan. Allah yang berdoa, orang yang berdoa akan berseru ya Allah, atau huruf ya itu dihilangkan dan menjadi Allahumma. Dia tak kata lagi, tak sebut ya Allah, Allahumma ya Allah, sebagaimana yang terdapat dalam banyak tempat dalam Quran. Dan sunnah dan penduduk yang betul lafaz doa atau dengan menyebut yang ini, yang atau yang itu, ataupun dengan menyebut nama Allah yang lain bila-bila asmaul husna. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad ya Allah. Allahumma salli, yang telah mengucap salawat kepada Nabi. Salatan kamilatan salaman taman. Itu doa kita minta. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Kita minta sebut Allah tu, minta ya Allah tibbil qulub wa dawaiha. Selawat yang pertama, tapi yang lepas tu doa kita minta. Mengiringi doa kita tu. Kita bolehkan dua sahih. Itu yang sebaik-baiknya Allah. Boleh ya sallallahu alaihi, boleh lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana itu kita selawat secara Rasulullah secara terus. Tapi yang minta Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, Allahumma salli. Ya Allah yang telah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta. Tabil qulub dawiha, minta jauh badannya, minta jauh dermaga. Macam kita sebut belakang doa tu kan. Ya manal khaifin aminna mimma naqam. Ya manal khaifin maksudnya Allah yang akan beri, yang jauhkan kita. Minta Allah engkau yang menjauh kami daripada takut, rasa takut. Aminna mimma naqam, jauhkanlah kami daripada ni. Doa tu dibawa oleh kiai di tahu kiai yang Indonesia yang popular. Lepas tu sebagai doa tu jenis bid'ah dia kata. Banyak tak buat. Tapi itu adalah satu doa. Allah ya amanul khalqin, ya Allah yang kami keamanan kami. Aminna min naqam, jauhkanlah kami daripada kami takut. Boleh
benar, tak elok benar, duduk benar. Covid dan sebagainya macam-macam. Doa tu supaya beda orang. Bicaranya haji. Dalam hati kita. Allah ma'iyam. Ya manal khaifin, Allah yang beri kemungkinan. Salimna. Sejahtera kami daripada kami apa yang kita takut. Apa yang kita takut? Segala-galanya. Macam Cik Syafiq, Presiden kan. Syafiq pemilik mula jadi apa? Nek bayar. Mati 3 orang anak yang umur 20 hari mati. Main tunjukkan buat mak mentua dia tu. Undang ni. Ya Allah. Tu bukanlah mana itu takdir Tuhan lah. Kan? Amah mati, anak dia mati, mak mentua dia mati. Ya Allah. Salimna min nakam. Itu maknanya itu doa. Jom. Selamat kami lah daripada apa yang kami takut. Tragedi-tragedi yang tak eloknya. Ya mana al-khafin najina. Naji lah mana apa tadi? Naji lah mana? Selamat juga. Semua tu bentuk selamat. Tapi dalam bentuk lagu, dalam bentuk kita buat dalam sembahyang sebab kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Bil akhirati hasanah wa qina adzaban. Benar tu berlaku koyo kok kelima kan? Lima ni. Dia jatuh lagi pula tak apa. Allahu Akbar. Tak ada gambar budak yang 20 hari, baru 20 hari. Yang mati ni banyak kan tak tidur. Belakang tak memang tak tahu. Tak tahu apa. Itu takdir Tuhan Allah tinggal. Jadi maknanya kita berhentikan dulu. Sebenarnya saya hari ni tajuk, saya baca tajuk Allah yang bersifat Rahman dan Rahim tu, Bismillahirrahmanirrahim tu. Tapi ni mula kalimat air pula. Yang sifat apa yang dikatakan Rahman, Rahman dan Rahim dalam sifat Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mana yang banyak orang berdoa. Dia tu macam ngaji dulu tunggu. Cikgu masuk kejut 3 jam apa? 30 minit algah. Pada masuk dah buat piring Allah. Sebelum ustaz tu kata Wallahualam, dia pun Wallahualam tu. Alah awak sebut tu Wallahualam. Apa tu Wallahualam tu. Kalau di sana pensyarah Arab ngomong Muhammad pun dah buka. Baca tak habis dulu Wallahualam Muhammad. Ada pelajar Wallahualam pensyarah Arab Muhammad pun buka. Tak ada adab. 3 jam tadi. Dia cuma sejam ataupun kan sejam je. Sekali-kali dia ada Wallahualam wakaf tu. Tapi budak tu lepas tu beradab. Lepas kena hambat. Eloknya. Maknanya dalam belajar ni dia tahu tapi Wallahualam. dia pau macam Wallahualam, patutnya cikgu kena kata Wallahualam. Betul buat Wallahualam tu buat habis tu aja dia. Tu zaman dulu. Zaman kita umur belajar tu kan. Zaman lain boleh tak tembak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعلنا من الناجحين ولا تجعلنا من الراسبين إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.